Selamat sejahtera, nama saya Lee Chawe, matrik nombor KA22085 dan saya merupakan Ketua Kumpulan 3. Saya dan ahli kumpulan saya bertugas untuk membentangkan topik 3, iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian melalui video ini. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Kumpulan 3 terdiri daripada 6 ahli kumpulan, iaitu Singru, Janice, Ratna, Wigna, dan Siti Nur Zulaiha. Pada mulanya, saya akan menjelaskan tentang pengenalan terhadap topik ini. Dalam topik ini, istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang merujuk kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti adalah budaya. Selepas itu, istilah Melayu yang biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan. Walau bagaimanapun, istilah kemajuan atau pembangunan tidaklah begitu meluas berbanding dengan tamadun. Selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan dipakai dalam istilah bahasa Melayu. Dalam tajuk mengenai topik ini, terdapat dua istilah, iaitu etika dan peradaban. Oleh itu, apakah maksud kedua-dua istilah ini? Istilah etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, iaitu adab sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Seterusnya, istilah peradaban bermaksud satu sistem atau tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan juga kebudayaan sesuatu bangsa. Bukan sahaja pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian amat penting dan boleh memberi banyak kebaikan kepada masyarakat. Terdapat 8 ciri-ciri mengenai topik ini. Antara ciri-ciri sesebuah peradaban adalah dapat wujudnya satu sistem kepercayaan dan agama. Di samping itu, sesebuah peradaban dapat mewujudkan penempatan masyarakat seperti membentuk kota, bandar atau madinah. Sesebuah peradaban juga dapat meningkat kualiti kehidupan dan juga meningkat jangka hayat masyarakat. Sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur juga merupakan antara satu ciri sesebuah peradaban dalam pelbagai bidang. Contohnya, bidang politik, pentadbiran, ekonomi dan pendidikan. Selain itu, satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri akan muncul dalam sesebuah peradaban. Sesebuah peradaban akan mempunyai satu sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral untuk mengatur perlakuan dan juga tindak tanduk masyarakatnya. Dengan ini, daya reka cipta juga akan dilahirkan dan ditingkatkan dalam penciptaan bidang teknologi dan juga pembinaan. Bukan sahaja daya reka cipta, daya kreativiti juga dapat dilahirkan dan diperkembangkan dalam menghayati falsafah, kesenian, kesusasteraan, dan nilai estetika yang tersendiri. Sekian, terima kasih. Seterusnya, ahli kumpulan saya, Janice, akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian. Nama saya Janice Kong Chiling dan student ID KA22086. Terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian. Faktor pertama yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian adalah persekitaran geofizikal. Persekitaran geofizikal berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat. Geografi merupakan satu cabaran sains dan mengaji tentang permukaan bumi, keadaan fizikalnya, iklim terbentuk dan keluaran, manakala fizikal pula didefinisikan sebagai keadaan atau semula jadi. Secara umumnya,
Geofisika ataupun geografi fizikal adalah satu aspek utama geografi yang membincangkan tentang keadaan fizikal bumi. Persekitaran geofisika berkait rapat dengan etika dan berhadapan kerana pembentukan sesuatu etnik adalah melalui sejarah, tradisi dan budaya kawasan geografi tertentu. Rex Linton menjelaskan bahawa masyarakat merujuk kepada kelompok manusia yang bekerjasama, berorientasi dan setiap individu mampu berfikir sebagai kesatuan sosial dan mempunyai peraturan tertentu. Konjarindra menjelaskan bahawa suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama hingga mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas tertentu. Melayu Cultural ialah masyarakat dari Indo-China dan daerah-daerah lain telah berhijrah ke semenanjung tanah Melayu. Melayu Cultural iaitu yang membentukkan rumput etnik Melayu di seluruh Kepulauan Asia Tenggara yang kini dikenali sebagai Malaysia, Indochina, Singapura, Brunei dan Filipina. Persekitaran tanah Melayu memiliki iklim dan kedudukan geografi yang terlindung dari bencana alam. Suasana ini secara tidak langsung telah mempengaruhi jiwa dan tindakan Melayu untuk tidak bekerja keras, kerana punca rezeki yang mudah hasil dari tanah yang subur dan kaya dengan sumber makanan. Geofisika Tanah Melayu sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut China Selatan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia, China dan India, melalui kegiatan perdagangan. Sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Sejarah membuktikan kedudukan geografi memainkan peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun. Geofisika Tanah Melayu merupakan antara faktor penarik kemasukan imigran ke Tanah Melayu. Sekian, terima kasih. Ahli kumpulan saya Vigna akan menjelaskan faktor lain iaitu masyarakat dan demografi. Selamat sejahtera, saya Vigna Pakiam. Sekarang saya akan membentangkan tentang faktor masyarakat dan demografi. Definisi masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Komuniti yang saling bergantungan dan saling memerlukan antara satu sama lain, iaitu berkongsi sumber yang ada dalam kawasan tersebut. Definisi demografi. Demografi ialah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia dari segi umur, budaya dan taraf hidup. Seterusnya adalah ciri-ciri masyarakat. Kewujudan masyarakat ialah terdapatnya perlakuan berhubung dan kerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. Berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan, berinteraksi, mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosialnya. Saling berhubungan antara satu sama lain akan terbina pola hubungan sosial yang berulang sifatnya seperti kegiatan gotong royong, meraihkan perayaan bersama-sama melalui rumah terbuka. Seterusnya, definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Tanah Melayu merupakan sebuah tempat tumpuan pengembaraan, pelayaran, pusat perdagangan, tumpuan serta menjadi satu tempat persinggahan dan penempatan bagi masyarakat dari pelbagai kebudayaan dan asal-usul. Masyarakat plural adalah terdiri daripada pelbagai bangsa dan di Tanah Melayu terdapat 3 etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India. Di Semenanjung, Bumiputera, Sabah seperti Kadazan Dusun, Bajau dan lain-lain. Serta Bumiputera Sarawak seperti Iban, Melanau dan sebagainya. Kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke Tanah Melayu pada masa dulu dengan membawa masuk semua kaum tersebut untuk memenuhi peluang pekerjaan di Tanah Melayu. Seterusnya ialah proses hubungan etnik di Malaysia.
Yang pertama, segregasi. Segregasi adalah pemisahan atau pengasingan antara etnik yang lain. Ianya berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan kemudahan awam. Yang kedua adalah akomodasi. Ianya menerima norma dan nilai etnik lain, bebas mengamalkan budaya masing-masing, menghormati budaya etnik lain dan pertahankan budaya hidup masing-masing. Yang ketiga adalah akulturasi. Ianya proses penerimaan unsur kebudayaan dari satu kelompok yang lain. Contoh, kebudayaan asing yang mudah diterima seperti pakaian, makanan dan lain-lain. Yang keempat, asimilasi. Ianya merupakan proses integrasi sehala yang akan menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya, satu bahasa dan satu agama. Yang akhir sekali adalah amalgamasi. Ianya tahap asimilasi yang paling tinggi. Ianya merupakan proses percantuman melalui biologi, iaitu perkahwinan campur. Selamat sejahtera, nama saya Yuzingru. Sekarang saya akan membentangkan faktor yang ketiga yang merupakan ekonomi dan pasaran. Sebelum kemerdekaan, ekonomi Malaysia banyak dipengaruhi oleh penjajah yang membuat pelbagai langkah bagi memperbaiki dan mengembangkan ekonomi negara. Terdapat 3 peringkat bagi sejarah perkembangan ekonomi, iaitu zaman pra-kolonial, zaman kolonial dan zaman pasca kolonial. Peringkat pertama bagi sejarah perkembangan ialah zaman pra-kolonial. Zaman ini menunjukkan masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi secara diri, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Pada peringkat kedua merupakan zaman kolonial. Zaman ini menunjukkan British menguasai kegiatan ekonomi negeri-negeri di tanah Melayu dengan pembukaan lombong biji timah dan ladang getah serta kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran dari China dan India. Pada peringkat ketiga merupakan zaman pasca kolonial. Zaman ini menunjukkan penyusunan semula masyarakat telah dilakukan oleh kerajaan supaya menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dan karangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat supaya jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Sekarang saya akan membentangkan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru merupakan satu program sosial-ekonomi di Malaysia yang diperkenalkan dalam Rancangan Malaysia Kedua pada tahun 1971 sehingga 1990 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Matlamat dasar ini adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional. Terdapat 2 objektif DEP, iaitu penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Ini menunjukkan mempercepatkan proses penyusunan semula ekonomi Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi supaya dapat mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Objektif kedua ialah pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. Ini wujudnya mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Selain itu, terdapat
Kajian terhadap maklumat serapan dua mata dasar ekonomi baru. Pertama ialah kadar kemiskinan. Kajian ini telah menunjukkan kadar kemiskinan keseluruhan akan diturunkan dari 49.3% pada tahun 1970 kepada 16.7% pada tahun 1990. Walaupun tidak dipastikan kadar kemiskinan bagi setiap kaum, tetapi kadar kemiskinan luar bandar akan turun daripada 58.7% pada tahun 1970 kepada 23% pada tahun 1990 dan bandar daripada 21.3% pada tahun 1970 kepada 9.1% pada tahun 1990. Kedua adalah penyusunan semula masyarakat. Kerajaan telah menetapkan maklumat untuk membahagikan semula pemilikan saham modal dalam syarikat terhad daripada nisbah 2.4 34.3 63.3 bagi bumi putera, bukan bumi putera dan asing dalam tahun 1970 kepada 30 pada tahun 1990. Masyarakat India ditetapkan akan meningkatkan daripada 1% dalam tahun 1970 kepada 10% dalam tahun 1990. Sekian, terima kasih. Ahli kumpulan yang seterusnya akan terus membincangkan falsafah dan pemikiran. Hai, nama saya Ratna Dewiana Perempuan Ayu, nombor matriks PB22027. Saya akan membentangkan falsafah dan pemikiran. Apa itu falsafah? Falsafah merupakan satu pegangan atau fahaman ataupun prinsip seseorang terhadap sesuatu perkara, bidang dan sebagainya. Ia wujud hasil pemikiran dan pemerhatian serta pengalaman yang telah dilalui oleh seseorang dalam kehidupan harian. Aspek-aspek dalam falsafah menjadi panduan terhadap seseorang dalam membuat keputusan. Aliran falsafah kepada dua bahagian, iaitu falsafah tradisional dan falsafah moden. Falsafah tradisional adalah matlamat telah ditentukan dan ditetapkan. Falsafah moden merupakan manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Falsafah moden terdiri daripada dua, iaitu eksistensialisme dan pragmatisme. Falsafah tradisional juga terdiri daripada dua, iaitu idealisme dan realisme. Apa itu idealisme? Idealisme ialah falsafah tradisional yang terawal terdapat di barat. Idealisme fokus kepada akal, jiwa dan kerohanian kerana kebenarannya bergantung kepada tiga perkara tersebut. Idealisme juga lebih fokus kepada benda yang tidak nampak, iaitu tidak mementingkan kewujudan fizikal. Seterusnya ialah realisme. Realisme juga dikatakan sebagai mazhab. Realisme fokus kepada keseluruhan realiti, iaitu alam fizikal dan apa-apa yang di luar alam fizikal yang tidak dianggap sebagai realiti. Realisme mementingkan kewujudan fizikal untuk buktikan sesuatu. Pragmatisme. Pragmatisme ialah ahli-ahli falsafah ini percaya bahawa pengalaman manusia menggambarkan realiti. Segala yang wujud sentiasa berubah dan tidak tetap atau kekal. Jadi, sesuatu idea harus dipraktikkan dahulu secara objektif untuk mengesahkan kebenaran sesuatu idea. Mereka menganggap bahawa jika alam ini mempunyai sesuatu tujuan yang tersembunyi daripada manusia, maka tujuan tersebut dianggap tidak nyata kerana manusia tidak dapat mengalaminya.
maka dalam pragmatisme, manusia adalah pengukur utama. Ia terikat ketat dengan cara saintifik, iaitu kaedah yang memerlukan sesuatu andaian yang dibentangkan dan dikajikan dengan teliti. Keteguhan falsafah ini terkandung dalam keutamaan yang diberi kepada proses untuk mendapat kebenaran. Cara saintifik merupakan cara yang anggap paling sesuai untuk mengenali yang benar, kerana proses uji menguji itu sendiri akan menghasilkan apa yang benar. Akhirnya ialah eksistensialisme. Dari sudut etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eks yang bererti di luar dan sistensi yang bererti berdiri atau menempatkan. Jadi, secara luas, eksistensialisme ini dapat diertikan sebagai berdiri dengan sendiri sebagai dirinya. Falsafah ini merupakan falsafah individualistik yang mana menerangkan kepada kepercayaan seseorang individu di dunia ini adalah bersendirian dan mesti mencari makna tentang kehidupan dengan diri sendirinya. Menunjukkan bahawa seseorang ini bebas untuk membuat pilihan setiap atas keputusan yang diendalikan. Tokoh aliran falsafah ialah Ibn Khaldun. Beliau merupakan seorang tokoh terkemuka dunia yang banyak menyumbang kepada dunia dalam pelbagai bidang, khususnya dalam bidang falsafah. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 27 Mei tahun 1332 sehingga 1406. Beliau juga menuntut ilmu agama, logik, falsafah, matematik dan bahasa Arab. Beliau juga berpendapat ilmu perlu diintegrasikan ilmu agama dan ilmu alat. Beliau turut cenderung kepada realisme, namun beliau juga menerima konsep idealisme kerana beliau menganggap bahawa kedua-duanya sama penting. Beliau membahagikan ilmu kepada 4 jenis, iaitu ilmu alat, ilmu agama, ilmu falsafah dan ilmu akuliah. Ilmu alat ialah ilmu bahasa Arab, matematik, seni bina dan seterusnya. Ilmu agama ialah ilmu akidah, tafsir. Seterusnya, ilmu falsafah ialah ilmu logika. Selain daripada itu, ilmu akilah merupakan ilmu kalam. Ibn Khaldun diakui oleh sarjana barat antaranya Arifin. Ilmu Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada taranya. Seterusnya, Arnold Toynbee. Falsafah sejarah yang dihasilkan ilmu Khaldun merupakan sumbangan terbesar pernah dilahirkan manusia di atas muka bumi ini. Akhirnya, G. Sarton. Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung bukan sahaja pada kurun-kurun pertengahan malah sepanjang zaman. Etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian. Bagi masyarakat Melayu, etika masyarakat Melayu bergantung dan berkait dengan agama Islam. Yang kedua, adab ini perlulah dikekalkan kerana siapalah orang Melayu tanpa adab ini. Contohnya, memberi salam. Ia bertujuan untuk mengeratkan silaturahim saudara umat Islam. Bagi masyarakat India pula, masyarakat India berkait dengan agama Hindu dan Buddha. Antaranya ialah adab semasa makan di mana mereka mengamalkan doa sebelum makan. Bagi masyarakat Cina pula, masyarakat Cina berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang mereka. Contohnya, keseimbangan alam melalui unsur yin, iaitu gelap, dan yang bermaksud cerah. Persamaan masyarakat Cina dan Melayu. Yang pertama, menghormati orang tua atau orang yang lebih tua. Yang kedua, oleh itu, dalam semua aktiviti seharian orang tua selalu diutamakan dan dihormati golongan muda. Untuk penutup pula, yang pertama, pemahaman tentang realiti peradaban majmuk yang telah terbentuk di Malaysia pada hari ini adalah
kesan daripada berlakunya interaksi antara peradaban dunia pada suatu masa dahulu. Yang kedua, kedudukan Malaysia yang strategik telah menarik peradaban dunia untuk datang ke sini melakukan perdagangan dan secara tidak langsung telah menyebarkan peradaban masing-masing sehingga terbentuknya kepelbagaian peradaban dan pembentukan masyarakat pelbagai atau majmuk. Yang ketiga, perkara yang penting adalah untuk menjaga dan memelihara peradaban masyarakat dari terpengaruh dengan peradaban yang boleh memberi kesan kepada peradaban asal masyarakat negara ini. Yang keempat, teras peradaban akan melahirkan sikap atau etika masyarakat majmuk yang bertoleransi, saling mengasihi dan menyayangi, hormat menghormati, memahami budaya dan sensitiviti agama lain.